Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana seorang ustaz menceritakan ciri-ciri solat Wahabi, cara-cara sembahyang seorang Wahabi, supaya dengan itu kita dapat kenal orang itu adalah Wahabi. Cuma yang peliknya, ustaz tu sendiri, dia sendiri mengakui bahawa ciri-ciri yang dikatakan Wahabi itu ada hadisnya, ada perbincangan ulama tentangnya. Ia merupakan perkara khilaf. Kalau buat macam tu tak batal solat. Tapi in spite of all this, meskipun dengan semua ciri-ciri ini, ia adalah cara solat Wahabi. Pelik betul? Okey, ayuh kita tonton video tersebut. Kemudian saya berikan ulasan dan react. Jadi antara cara nak kenal orang yang dah terikut pahaman ni masa sembahyang dah, saya perhati dah. Puak-puak dia sama je. Bila sembahyang perhati dah. Bila dia iktidal, Sami'allahu liman hamidah. Tak? Biasa kita Sami'allahu liman hamidah, tangan kita mana? Yang kita amal selama ni apa dia? Sami'allahu liman hamidah, tangan kita jatuh. Tapi dia Sami'allahu liman hamidah. Tu kemudian baru dia sujud. Kemudian satu lagi, masa dia nak bangun, nak qiyam untuk rakaat seterusnya, dia guna penumbuk. Guna penumbuk. Ada perbahasan tu, ada perbahasan. Salah ke? Kalau batal ke sembahyang kalau kita guna penumbuk ni? Kan kita nak naikkan, biasa kita nak tampung badan kita kan. Biasanya ada orang yang tak letak pun, tak tongkat pun tangan dia. Cuma nak katanya kalau kita tongkat badan kita dengan apa? Melepaskan jari, tak penumbuk. Dia penumbuk ni ada perbahasan dia, ada hadis dia. Ya. Cuma saya tak kata siapa yang dia nak menampung badan dia ketika nak naik rakaat seterusnya dia guna penumbuk. Saya tak kata perbuatan tersebut membatalkan sembahyang atau merosakkan sembahyang dia, tak. Cuma yang saya nak beritahu, yang saya nak kongsi ni, nak kenal ciri-ciri. Itu saja. Sami'allahu liman hamidah. Batal ke? Tak batal. Tak rosak pun sembahyang, sah je sembahyang. Tapi maksud saya ni ialah nak kenal ciri-ciri. Mudah. Apa rasa tu? Kita sembahyang kat mana-mana, dia bukan semua. Majoriti kalau mana-mana kita sembahyang, baik lelaki baik perempuan, kita tengok Sami'allahu liman hamidah. Yang kita belajar selama ni apa dia? Sami'allahu liman hamidah. Kita jatuh tangan. Salah ke kalau macam ni? Tak salah. Memang ada ijtihad yang macam ni, Sami'allahu liman hamidah. Tapi kita Syafi'i jatuh tangan. Sami'allahu liman hamidah, nak jatuh ke nak buat macam ni? Ini khilaf. Cuma di mazhab kita Syafi'i yang kita belajar, Sami'allahu liman hamidah, jatuh tangan. Baik, cuma yang saya nak qaid sini, setelah saya perhati sekian lama jenis-jenis orang yang terikut pahaman Wahabi ni, dari segi fiqh cuba perhatikan Sami'allahu liman hamidah. Jadi dia buat macam tu, pastilah ada yang mengajar dia buat macam tu. Tapi maknanya golongan Wahabi ni, walaupun dia mengaku ikut mazhab fiqh Syafi'i, tapi sebenarnya tidak. Kunut pun dia kata bid'ah. Nah, macam mana kau kata kau ikut Syafi'i, sedangkan kita mazhab Syafi'i kunut tu sunat abad. Mana kalau kita terlupa baca kunut sembahyang subuh, disunat tuntut dengan sujud sahwi, tampal. Itu yang kita belajar dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Dan daripada kecil itu yang kita belajar. Tapi tiba-tiba akhir-akhir ni dok kata pula kunut ni Nabi tak buat, hadisnya ada tapi hadis tu dhaif, tak boleh amal. Sedangkan Imam Syafi'i itu imam mujtahid mutlak, menghukumkan sunat baca kunut. Walaupun ada khilaf, tapi khilaf ulama imam empat muktabar lah. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi tak kunut. Itu ijtihad Imam Hanafi. Yang ni, yang puak Wahabi ni, dia bukan ikut kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau Hanafi, tapi dia macam nak macam nak tunjukkan dia tu ada perjalanan sendiri, ibadat cara dia sendiri. Tak mau digambarkan Syafi'i, tak mau ikut ni. Dia macam ada dia sendiri. Tengok kalau dekat Pakistan mazhab fiqh apa? Orang Pakistan Hanafi. Mereka mazhab fiqh apa dia? Abu Hanifah. Kalau akidah Maturidi. Kita kat Malaysia mazhab fiqh Syafi'i, akidah Asy'ariyah. Sama je lah.
Nah, selagi mana saudara-saudara kita ni, tak kira Arab ke, tak kira Bangla ke, India ke apa ke, selagi mereka bertaklid kepada 4 mazhab yang muktabar, kita meraihkan mereka. Ya, dari situ tak ada masalah. Baik, tengok di Pakistan. Ini orang Pakistan sendiri cerita kat saya. Dia kata Wahabi sana Pakistan lain macam mana? Sana kita Hanafi tak ada kunut, subuh tak ada kunut. Betul, memang tak ada kunut pun. Sebab mereka mazhab Imam Hanafi tak ada kunut. Sana lain macam dia buat. Sini dia kata Syafi'i ada kunut, dia kata bid'ah. Sana kita Hanafi tak ada kunut, dia kata mesti ada kunut. Tengok. Dekat Pakistan dia buat cara dia. Dia kata, mana mesti ada kunut, Nabi baca kunut. Tengok, dia nak porak-peranda, dia nak tipu. Tengok, kat sana lain cerita, kat sini lain cerita pula. Kat sini dia kata kunut tu bid'ah. Dekat Pakistan rupanya dia kata tak baca kunut tu bid'ah. Tengok, tunggang terbalik habis dia. Puak yang sama juga. Rupa begitu baru saya tahu. Orang Pakistan sendiri cerita. Sana lain, sini Wahabi dan lain. Sama je, cuma dia punya apa dia? Dia punya taktik dia tu. Dekat sana, oleh kerana mazhab Abu Hanifah tak berkunut, dia kata kunut tu Nabi buat pula. Semata-mata nak menunjukkan apa? Sebab tu saya kata, dari segi fiqh mereka ni kalau boleh nak ada identiti sendiri. Tak nak dikaitkan kalau boleh. Ini bukan Syafi'i sebenar ni. Syafi'i sebenar Sami Allahu liman hamidah begini. Tengok. Ini taktik halus. Saya perhati lama dah. Jadi cuba perhatikan. Lepas tu bila nak naik, tangan penumbuk ni. Jadi tangan tumbuk tu ada hujahnya, panjang lah, ada hadis dia. Ada hadis dia. Macam mana kita ketika nak naik tu, kita lepas buka tangan ke penumbuk? Cuma penumbuk ni taklah merosakkan sembahyang. Memang ada. Benda ni benda khilaf. Tapi kita Syafi'i bagaimana? Tu nak faham gitulah. Tu cuma saya nak kaitkan bagaimana nak mengenal sedikit identiti mereka ni. Tu lah. Berarti molek. Supaya apa? Sikit banyak dapatlah kita apa dia? Menjauhi daripada ajaran ini. Baiklah, kita sudah menontonnya. Pelik kan? Hadis ada, perbincangan ulama ada, khilaf dia mengaku tak batal solat, tapi Wahabi. Begitulah para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Orang-orang yang menuduh Wahabi ni, lazimnya tidak ilmiah. Lazimnya sel-sel otak mereka tidak berhubung. Ataupun lazimnya mereka yang memandulkan akal sendiri. Ataupun demikian juga orang-orang yang termakan dengan tuduhan Wahabi, yang mudah saja menerima tuduhan Wahabi, mereka pun sama. Sama ada sel-sel tak berhubung, ataupun memandulkan akal, ataupun apa-apa lain yang okeylah, tak baik pula nak sebut banyak-banyak kan. Okey, tak apa. Pada peluang ni saya nak jelaskan sikit kenapa berlaku perbezaan dalam cara melaksanakan solat itu, supaya kita dapat tahu. Dan bila kita dapat tahu, kita akan bersikap lebih toleran dan tidak pula mudah menuduh orang yang berbeza cara solatnya dengan kita sebagai Wahabi. Baik. Pertama yang disebut oleh ustaz tu, kalau layak disebut sebagai ustaz, ialah kedudukan tangan ataupun posisi tangan ketika iktidal. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, hadis-hadis tentang iktidal memang ada. Yang ni lepas rukuk kita berdiri sebut Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Tetapi posisi tangan itu yang tak ada. Okey, hadis-hadis yang menerangkan berdiri ketika iktidal, berdiri apabila bangun daripada rukuk itu ada, tetapi hadis-hadis tersebut tidak menerangkan kedudukan tangan. Maka apabila hadis-hadis itu tidak menerangkan, maka para ulama berijtihad. Dan ijtihad mereka menyebabkan berlakunya ataupun wujudnya dua pendapat. Pendapat pertama yang kita sendiri amalkan. Okey, selama ni amalkan, tahu tak apa hujahnya tu? Okey, yang kita di Malaysia lazim amalkan ialah apabila berdiri dan hadis pula tidak sebut kedudukan tangan macam mana, maka ia kembali kepada kedudukan normal, kedudukan lazim bagi tangan ketika berdiri, yang ini ada di sisi ataupun dilepaskan ke sisi. That is the normal position when a person stands up. It is his or her hand is by his or her side. Itu hujah yang pertama. Hujah yang kedua ialah
apabila mengkaji doa hadis-hadis tentang membaca doa kunut tu selepas bangun dari rukuk kan, maka hadis-hadis itu menyebut mengangkat tangan. Bererti tangan itu berada di sisi lalu diangkat untuk berdoa. Yang ini doa kunut. Jadi ini hujah pendapat yang pertama yang berkata apabila iktidal tangan berada di sisi. Apakah hujah mereka? Yang pertama, kedudukan lazim bagi tangan apabila berdiri ialah berada di sisi ataupun dilepaskan di sisi. Hujah yang kedua ialah apabila kita baca hadis-hadis tentang doa kunut, hadis-hadis itu menyebut mengangkat tangan, maka mestilah tangan itu berada di sisi, dilepaskan di sisi, maka disebab itulah ia diangkat untuk berdoa ya. Ini pendapat yang pertama. Sekali lagi saya ulangi, tak ada hadis. Sebab itulah para ulama berijtihad tentang kedudukan tangan ketika iktidal. Okey, pendapat yang kedua pula berkata memandangkan tidak ada hadis, maka kedudukan tangan kembali kepada kedudukan sebelum rukuk. Kembali kepada kedudukan apabila berdiri dalam solat, iaitu dalam keadaan bersedekap. Okey. Saya ulangi ya, memandangkan tak ada hadis tentang kedudukan tangan ketika iktidal, maka ia kembali kepada kedudukan tangan sebelum itu. Yang ini apabila berdiri sebelum kita turun rukuk. Yang ini apakah itu? Bersedekap, baik atas ke bawah ke ataupun bawah pusat ke kan. Itu pendapat yang kedua. Okey. Dan pendapat kedua berkata ada pun hadis-hadis tentang membaca doa kunut mengangkat tangan, ia tidaklah menafikan kedudukan tangan sebagai bersedekap, kerana apabila kita bersedekap, bila nak doa kunut, kita angkat juga kan? Sedekap, nak doa kunut, kita angkat juga. Jadi samalah juga. Jadi atas sebab inilah berlakunya perbezaan pendapat. Jadi kedua-dua pendapat pun okey saja. Dan kita di Malaysia mengamalkan pendapat pertama. Namun apabila kita lihat ada orang mengamalkan pendapat kedua, yang ini apabila dia Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, maka itu adalah pendapat yang kedua ya. Sebab secara spesifik hadis-hadis yang menerangkan iktidal, tidak ada yang secara spesifik menerangkan kedudukan tangan. Baik, itu yang pertama. Sebelum ni, selama ni kita iktidal tangan di sisi, tahu tak apa hujahnya? Tahu tak apa sebabnya? Okey, tak apa ya. Okey, perbincangan yang kedua, perkara yang kedua ialah tentang kedudukan ataupun kedudukan tangan, jari-jari kita apabila bangun daripada sujud. Okey, dalam hadis yang sahih Al-Bukhari, memang dijelaskan bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujud kerana hendak berdiri untuk qiyam, baginda menampung ataupun support himself with both of his hand. Menampung dirinya dengan kedua-dua tangannya. Yang itu sahih Al-Bukhari-nya. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu tak pula diterangkan keadaan jari itu macam mana. Adakah terbuka macam ni? Adakah macam ini? Ataupun adakah macam penumbuk? Maka sekali lagi, berlaku perbezaan pendapat. Baik, di sana terdapat riwayat daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Darjatnya diperbincangkan, ada yang kata hasan, ada yang kata dhaif, tapi yang paling dekat di mana beliau menerangkan bahawa kedudukan jari-jari itu seperti orang yang sedang menguli tepung. Okey. Namun di situ masih lagi berlaku perbezaan pendapat, sebab menguli tepung kadang tangan macam ni. Kadang macam ni. Kadang macam ni pun ada juga kan. Yang orang duk tebah, roti canai tu, macam ni kan tangan dia kan. So, sekali lagi berlaku perbezaan pendapat. Dalam hal ini ada sebuah video ataupun penjelasan yang bagus daripada Ustaz Dr. Firanda. Okey, Ustaz Dr. Firanda adalah seorang lagi agamawan yang dituduh Wahabi. Okey? Baik, para penonton bezakan yang menuduh Wahabi, yang saya kata tadi kan, yang jenis kurang bijak tu yang menuduh Wahabi. Dan lazimnya pula yang dituduh Wahabi adalah mereka yang bijak, yang ada dalil, ada hujah, ada penjelasan. Ayuh kita dengar apakah penjelasan Ustaz Dr. Firanda. Beliau Ustaz dari Indonesia apabila ditanya soalan posisi tangan ketika bangun dari sujud untuk berdiri. Bangkit dari sujud, tangan mengepal atau telapak tangan terbuka sebagai tumpuan. Yang datang hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW kalau beliau bangkit dari sujud menuju berikutnya, maka beliau
ya'tamada 'alal ardi wa tamada al-ardi itu beliau bertumbuh kepada bumi ya. Adapun bagaimana cara bertumpunya maka tidak dijelaskan dengan hadis yang jelas. Ada hadis yang diperselisihkan oleh para ulama ya dari seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar, wa huwa ya'jinu fi salat, beliau melakukan ya'jin. Ya'jin itu seperti seorang sedang mengadon adonan makanan ya. Maka ditanya, "Ma hadza ya Abu Abdurrahman?" Ini cara bangun bagaimana wahai Abu Abdurrahman? Kenapa engkau seperti sedang membuat adonan? Kata beliau, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'jinu fi salat." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian tatkala bangkit dari sujud mau berdiri seperti ya'jin fi salat, seperti sedang membuat adonan. Nah, hadis ini yang rajih, hadisnya dhaif, hadisnya lemah ya. Tetapi tatkala hadisnya lemah, maka keumuman bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bangkit wa tamada alal ard, Rasulullah sallam bersandar kepada bumi. Maka bebas ya. Tidak ada dalil yang mengatakan Rasulullah membuka telapak tangan, Rasulullah sallam begini, Rasulullah sallam begini, enggak ada dalilnya. Maka bebas-bebas saja bagaimana seorang yang mudah baginya. Yang penting dia bersandar ke atas tanah. Demikian juga kalaupun kita mensahihkan hadis tadi ya, ya'jinu fi salat ya, hadis Ibnu Umar yang disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, maka sama membuat adonan juga bermacam-macam. Tidak selamanya orang buat adonan begini, paham? Ada orang buat adonan begini, paham? Ya, ya enggak? Ada yang begini-begini, benar enggak? Oleh karenanya boleh-boleh saja antum mau begini, antum mau begini boleh, antum begini boleh, tapi antum jangan begini. Nah itu ya. Ya udahlah, enggak ada masalah. Ya perkaranya mudah, enggak usah terlalu diperdebatkan. Intinya saya lebih condong bahwasanya hadis Rasulullah SAW kana ya'junu fi salat, hadisnya dhaif, wallahu a'lam bishawab. Okey, kita sudah pun mendengar penjelasan beliau, maka di sana ada keluasan. Kerana tidak diketahui sebab zaman dulu tak ada kamera nak ambil gambar ke nak ambil video ke. Jadi meskipun dikata tangan itu, jari-jari itu seperti posisi ataupun kedudukan menguli makanan, setepatnya menguli tepung, tapi nak uli tepung tu macam ni pun boleh, macam ni pun boleh, yang macam ni pun boleh kan. Jadi dalam hal ini terbuka ya. Jadi di kalangan para penonton mungkin ada yang macam ni, mungkin ada yang macam tu ketika nak bangun. Macam saya macam ini kerana saya rasa lebih selesa. Jadi perkara ni tak ada kaitan dengan Wahabi ataupun bukan Wahabi pun. Okey. Baik. Dan perkara ketiga yang Ustaz bangkitkan ialah tentang doa kunut subuh. Tentang doa kunut subuh tu saya ada video khas yang panjang lagi detail tentang hal itu. Di mana saya react kepada Ustaz Azhar Idrus. Jadi boleh tonton di sanalah. Saya bawa pandangan salaf dan juga khalaf. Jangan terkejut tentang betapa ramainya para ulama salaf yang membidaah kunut subuh ya. Baik. Tapi kan bila alang-alang duk sebut tentang kunut subuh ni sunat lah, kalau tak buat kena sujud sawi apa semua tu kan. Sekarang ni bulan Ramadan dan kita lihat ada beberapa ustaz-ustaz yang menganjurkan untuk orang-orang yang ada solat yang perlu diqada sejak zaman kecil dulu. Daripada solat tarawih dia boleh ikut solat berjemaah tu, tapi dia solat subuh sebagai qada dan bukannya solat tarawih. Alright, imam solat tarawih, makmum solat tarawih, dia seorang qada solat subuh kan? Ada kan? Bahkan ada seorang ustaz tu dia kata, dia sendiri mengaku bahawa bila dia menjadi imam solat tarawih, dia sebenarnya solat qada subuh dan bukannya solat tarawih. Cumanya bila mereka ni orang yang sama juga yang selalu menekankan untuk ikut mazhab Syafi'i, tapi bila qada solat subuh dalam suasana solat tarawih tu, what happened to the kunut subuh? What happened? Kan mereka sendiri yang selalu menekankan kena ikut mazhab Syafi'i, kena tekankan kita mazhab Syafi'i baca doa kunut subuh, tapi mereka sendiri tidak melaksanakannya. Okey, baik. Okey, kemudian hal keempat ialah adanya orang dari Pakistan tu yang kata di sana mazhab Hanafi tak baca kunut subuh. Tapi ada pula Wahabi di sana yang baca kunut subuh. Sekali lagi ya para penonton yang dirahmati Allah, ingat bila kita dengar orang tuduh Wahabi, lazimnya apa? Tak bijak. Lazimnya apa? IQ rendah. Lazimnya apa? Sel-sel tak berhubung. Lazimnya apa? Mereka ni adalah akal yang mereka sendiri yang memandulkan akal itu ya. Jadi bila kita dengar macam tu, kita pun sama ada dia tak tahu atau orang itu memang baca doa kunut. Tapi yang dia baca ialah kunut nazilah ataupun
kunut witir. Macam sekarang ini dah masuk 15 Ramadan kan. Okey, bila dah masuk 15 Ramadan, bila solat witir, ada pendapat yang berkata dianjurkan membaca doa kunut. Ya. Saya ada video khas tentang ini. Tentang kunut nazilah saya ada video khas. Tentang kunut pada 15 witir pun ada video, boleh rujuk di sana. Jadi mungkin saja yang dimasukkan oleh orang Pakistan tu, bila dia nak tuduh Wahabi, ialah orang yang dituduh tu sebenarnya melakukan kunut nazilah ataupun kunut witir. Dan bukannya kunut subuh. Ya. Sebab ingat macam apa saya kata tadi? Yang lazimnya menuduh Wahabi adalah mereka yang dituduh tu. Itulah yang lazimnya ada dalil, ada hujah, ada penjelasan daripada apa yang mereka jelaskan itu ya. Baik, demikian sedikit penjelasannya. Dan di sini para penonton yang dirahmati Allah, kita dapat lihat betapa pentingnya kita mengetahui dalil bagi masing-masing ataupun pendapat-pendapat yang berbeza, supaya dengan itu kita tahu mana khilaf yang boleh kita raikan, mana khilaf yang kita tak meraikannya. Khilaf yang masing-masing ada dalil kita raikan, khilaf yang tak ada dalil itu yang kita tolak. Sebagai contoh, sekarang ini bulan Ramadan. Selawat antara tarawih yang diamalkan di Malaysia tu, Bilal baca lain, makmum baca lain, lafaz semua telah ditetapkan apa, ada yang cuba mewajarkannya, menjustifikasikannya dengan berkata itu khilaf. Tak, itu tak khilaf. Tak ada ulama daripada mana-mana mazhab yang menganjurkan selawat seperti itu. Sebab itu dari dulu sampai sekarang, mereka yang memperjuangkan selawat itu, mereka tak dapat nukil daripada satu ulama pun. Baik mazhab Syafi'i maupun mana-mana mazhab yang lain yang mewajarkan apa yang mereka lakukan itu dengan lafaznya itu, dengan kaifiatnya itu, dengan lepas 2 rakaat begini, lepas 4 rakaat begini. Jadi itu bukan khilaf. Itu kita tentang. Perkara yang memang ada khilaf, memang dibincang dalam kitab-kitab. Memang ada dalil, ada hujah. Ataupun mungkin dalil tak ada. Macam tadi kan, hadis ada tapi kedudukan tangan tak dijelaskan secara seperinci. Maka mereka pun berbeza pendapat. Yang itu kita raikan. Adapun selain itu, jangan kita raikan. Sebaliknya hendaklah kita tolak. Maka hendaklah kita kuasai khilaf itu, sama ada ia adalah khilaf yang muktabar ataupun ghairu muktabar. Bukannya sesuatu yang ada dalam kitab, bukannya sesuatu yang ada dalil, ada hujah. Sebaliknya ia adalah amalan, kebiasaan kita yang diperjuangkan oleh mereka yang kita pun tak tahu kenapa mereka memperjuangkannya ya. Baiklah, demikian ulasan saya. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.